Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Okey, sebagaimana yang telah kita janjikan di awal sesi perkuliahan kita tadi, setengah jam pertama saya beri ruang kepada pelajar untuk mengulang kaji dan merujuk kepada mana-mana nota yang berkaitan dalam uh, dalam klip yang ada tu, termasuklah kalau mana-mana yang ada buku sistem pengenalan kepada sistem perundangan di Malaysia tu, bab pertama tu, kalau dah baca okeylah. So untuk sesi kita yang kedua, kita akan tengok kepada sekejap, ada masalah sikit ni. Untuk kita start quiz lah bagaimana yang saya janjikan tadi. So, okay, nampak paparan ni So saya akan tekan butang next ni. So pelajar boleh mula menjawab lah nanti insyaAllah. Okay, next. Okay, kemudian okay, soalan pertama ni ada 38 orang pelajar jawab dengan betul. Okay, kemudian soalan kedua. Next. Okay, untuk soalan kedua ni, kalau tengok di paparan screen share ni, ada 49 orang pelajar yang betul. Yang tadi 88% betul. Yang ni kurang sikit 87%. Okay, tak apa. Okay, kita terus kepada soalan berikutnya. Okay, soalan keempat.
Okey, sorry, tak dengar tadi. Okey, untuk bila kita tengok result untuk soalan yang keempat ini, kita dapati peratusan pelajar yang dapat menjawab dengan betul paling tinggilah berbanding dengan soalan pertama, kedua dan ketiga. Okey, last kita tengok kita teruskan soalan yang kelima pula. Okey. Yang ni nampak apa ni 62% pun pelajar. Mana tak sampai 65 berbanding dengan soalan pertama hingga keempat tadi. Nampak kalau kita tengok sinilah soalan ini lebih tinggi sikit. Aras kesukarannya lah. Berbanding dengan soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga dan soalan keempat. Dia just perlu kepada pelajar mengingati fakta. Yang soalan 5 ni lebih kepada bukan setakat ingat tetapi pelajar perlu faham. Soalan 1 hingga 4 tadi kita nampaklah soalan lebih direct, lebih aras rendah lah, maknanya just pelajar perlu remember, ingat fakta yang berkaitan. Sebab soalan-soalan 1, 2, 3 dan 4 tadi berkait dengan definisi undang-undang. Semua definisi ini ada dalam nota yang telah saya berikan lah. Cuma barangkali pelajar tak ingat barangkali lah, ataupun tak ulang kaji, tak tengok nota ataupun tak ingat fakta yang telah diberikan. Itu kemungkinan barangkali kesilapan yang dilakukan itu oleh kerana kita tak ingat fakta yang ada, yang telah diberikan. Tapi soalan yang kelima ni lebih kepada nak tengok nota dah ada. Pelajar boleh baca secara direct kan, maknanya nota yang diberi tu pun memang dah jelas, nota buku pun memang sudah menyatakan perkara, cuma kita tak boleh nak beza mana dia fungsi yang utama, mana dia fungsi yang pecahan kepada fungsi utama ni. Sebab kalau pelajar-pelajar tengoklah. Okey, result keseluruhan okeylah 83% untuk ni. Maknanya bukanlah berada tahap pencapaian pelajar tu rendah, tapi maknanya okeylah bila keseluruhan 83% capaian tu, 83% rata pelajar betul, okey, tinggi jugalah tu. Sesuai dengan CLO berapa kalau boleh pelajar respon. Real time quiz ni yang kita buat ni untuk mengukur CLO berapa? 1, 2, 3. Yang mana satu? Kita sebut dah dulu kan. Bincang kelas pertama tu CLO 1 begini, CLO 2 begini, CLO 3 begini. Kalau kita tengok kepada quiz ni, real time quiz yang kita buat sebentar tadi tu, nak mengukur CLO 1 ke, CLO 2 ke, CLO 3. Afiqah Muhammad, kalau boleh respon. Sila Afiqah. Ataupun Aina Idris. Aina. Tak ingat dah? Dah ingat Ustaz. Dah ingat. Ni. Penting ni sebab gini.
Okey, tak apalah, tak ingat nak buat mana. Yang penting, okey, sistem perundangan Malaysia ni dia sebenarnya dia banyak berkait dengan fakta. Fakta sejarah, dari sudut definisi, undang-undang apa semua kan. Dia banyak bermain dengan fakta. Fakta ini kita kena ingat lah. Banyak selain daripada faham tu, kita kena ingat. Sebab bagaimana yang saya sebut itu kan, CLO1 tu C1. C1 ni aras rendah je nak mengingat. Dan memang bersesuaian lah dengan kursus kita ni. Mengingati fakta. Makna banyak lah. Terutama macam kata kes-kes contoh lah kan. Kes-kes tertentu. So kita kena ingat. Kena ingatlah fakta tu. Dan ada juga hak yang perlu kita faham tu. Contoh soalan yang kelima tadi kan. Fakta dah ada. Tapi yang mana satu fungsi utama, yang mana satu fungsi sampingan ataupun pecahan kepada fungsi utama tu. Ustaz, maaf Ustaz, Ustaz mute. Okey, sorry. Okey, baik. Nota ni, nota kuliah pertama kan, pengenalan definisi dan fungsi undang-undang ni. Okey, pelajar-pelajar tengok tak ni? Sebab nota ni saya release kepada pelajar minggu lepas lagi ni. Ada tengok tak? Tengok tak? Okey, tak apalah. So, kalau kita tengok kepada slide yang ke-10 tu, ni. Berkait dengan fungsi undang-undang ni. Okey. Kalau tengok kepada slide ni, apa yang tuan faham? Dia ada satu, hak bulat tengah-tengah tu kan. Mengawal dan menyusun atur masyarakat. Kemudian, ada 4. Siap dengan anak panah menuju ke tu. Ni, maknanya kalau sepintas lalu, maknanya, kalau kita nak mengingat, tak apa. Tapi sekarang nak perlu kepada kefahaman. Kita faham tak petunjuk yang ada dalam slide ini? Mana tajuk fungsi undang-undang. Ini yang perlu kita cerna sedikit, bukan setakat kita ingat, tapi kita kena faham. Okey, berdasarkan kepada ni, kita tengok maknanya fungsi utama dia tengah tu lah, bulat kan, mengawal dan menyusun atur masyarakat. Itu fungsi utama. Fungsi-fungsi lain, itu hak tepi dia tu kan. Menyelesai pertelingkahan, penguatkuasaan, pencegahan, memelihara hak dan kebebasan. Ini secara keseluruhan, ini fungsi undang-undang. Mengawal dan menyusun atur masyarakat, itu fungsi utama. Induk dia. Manakala 4 lagi tu, itu fungsi cabang ataupun fungsi-fungsi lain undang-undang. Yang utama sekali mengawal dan menyusun atur masyarakat. Di bawah ni lah adanya penyelesaian pertelingkahan, penguatkuasaan, pencegahan, memelihara hak dan kebebasan. So 4 fungsi ini adalah terletak di bawah satu fungsi utama, iaitu mengawal dan menyusun atur masyarakat. Boleh faham lah? Boleh faham tak? Tentang fungsi undang-undang. Okey, alhamdulillah. Baik. So hak yang lain tu, hak soalan-soalan pertama sampai ke-4 tu, itu just mengingati fakta. Ini kalau tak ingat memang tak boleh nak jawab lah. Salah lah kan barangkali jawab. Walaupun jawapannya ada, kita just tembok kan agak-agak betul ni. Tapi kalau misal kata kita ingat fakta ni, insya-Allah kita boleh jawab lah.
Nah, tapi yang soalan 5 ni bukan setakat ingat tapi kita kena faham. Perlu kepada step seterusnya, kefahaman, bukan setakat mengingati fakta. Okey, selesai berkait dengan definisi dan fungsi undang-undang. Okey, next kita pergi kepada slide seterusnya. Ini berkait dengan klasifikasi undang-undang lah. Setelah kita memahami apa yang dikehendaki, apa yang dimaksudkan dengan undang-undang, so dan kita tahu fungsi undang-undang tu, so kita kena pergi kita tengok pula kepada klasifikasi undang-undang ataupun jenis kategori undang-undang. Mudah cerita. So undang-undang ini boleh diklasifikasikan kepada beberapa kategori. Ya, saya tutup slide dulu. Okey, kalau kita tengok sini, kerasannya boleh dikategorikan pada dua. Dalam konteks amalan undang-undang di negara kita Malaysia lah, ada dua kategori ataupun kita boleh klasifikasikan undang-undang yang diamalkan di negara kita Malaysia kepada dua. Yang pertama, undang-undang sivil ataupun dalam sesetengah kata undang-undang sekular. Yang kedua, undang-undang syariah. Okey, kalau berdasarkan kepada klasifikasi undang-undang ni, kalau boleh pelajar respon, okey, negara kita Malaysia mengamalkan sistem perundangan macam mana? Kalau istilah sekular ke, syariah ke, ataupun macam mana? Ini dalam konteks negara kita lah ni. Negara kita mengamalkan dua bentuk undang-undang ataupun dua jenis undang-undang, iaitu undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Undang-undang sivil ni setengah kata ini adalah undang-undang sekular. Kenapa? Sebab ia merupakan undang-undang yang dibuat dan diperkenalkan oleh manusia. Itu dia katakan sebagai undang-undang sekular ataupun sivil. Manakala yang kedua adalah undang-undang syariah. Kenapa? Kerana ia bersumberkan kepada syarak. Syarak yang menentukan undang-undang berkenaan ataupun syarak yang menjadi asas rujukan kepada undang-undang syariah. Yang kategori pertama tu sivil ataupun sekular, kerana yang menjadi sumber rujukan panduan adalah manusia itu sendiri. So ini dua klasifikasi undang-undang yang ada di negara kita, dalam konteks negara kita lah. Okey, kalau kita tengok sini ni, negara kita Malaysia ni boleh dikatakan negara yang mengamalkan bentuk undang-undang macam mana? Sepintas lalu lah. Sebelum kita perincikan lagi ni. Amira Sofia. Okey, Muhammad, sila. Sila Muhammad. Ataupun Haris Haikal. Nurul Auni. Okey, tak apalah. Secara bahasa yang lebih mudah, negara kita mengamalkan sistem
dualisme. Mana dua lah kan? Ada undang-undang sekular, ada undang-undang syariah. Ataupun ada undang-undang sivil, ada undang-undang syariah. Jadi sistem perundangan yang diamalkan di negara kita kini adalah dua sistem perundangan ataupun dualisme perundangan. Ada undang-undang sivil, ada undang-undang syariah. Dan kedua-dua undang-undang ini adalah berbeza, mempunyai bidang kuasa yang berbeza dan mengikat konteks yang berbeza. Kalau undang-undang sivil itu mengikat keseluruhan rakyat Malaysia. Tetapi undang-undang syariah hanya khusus untuk orang Islam saja. Orang bukan Islam tak terikat. Maknanya bila kita tengok dari sudut dualisme perundangan ini, dilihat dari aspek undang-undang sivil, undang-undang syariah, bermakna ada konteks yang berbeza, mempunyai bidang kuasa yang berbeza dan terlaksana untuk golongan yang berbeza. Yang sivil itu untuk seluruh rakyat Malaysia. Manakala syariah hanya khusus kepada orang Islam. Non-Muslim tak terikat. Itu gambaran tentang sistem perundangan di negara kita secara ringkas dulu. Awal-awal lagi kita boleh katakan undang-undang yang diamalkan di negara kita ni, Malaysia ni, adalah dualisme perundangan. Ada undang-undang sivil, ada undang-undang syariah. Kalau mengikut setengah, ada undang-undang sivil ataupun undang-undang sekular dalam konteks ia bersumberkan kepada tidak berpandukan kepada syarak. Menepati syarak tak syarak itu soalan lain. Tapi secara mudahnya kita fahami, kita di negara kita Malaysia ni, di sudut amalannya ada dua undang-undang. Undang-undang sivil, undang-undang syariah. Baik. Yang undang-undang syariah tu kita biar dulu. Nanti sampai masa kita akan sentuh. Baik, kita tengok dulu undang-undang sivil. Hak yang mengikat seluruh ni. Kita tengok secara umum dulu. Okey, undang-undang sivil boleh dikategorikan kepada 3 kategori. Adanya undang-undang awam, adanya undang-undang persendirian dan adanya undang-undang antarabangsa. Jadi di bawah undang-undang sivil ni ada 3 kategori. Ada yang melibatkan undang-undang awam secara umum. Ada yang melibatkan undang-undang persendirian, bersendiri. Dan ada undang-undang antarabangsa. Baik, kalau dilihat dari sudut konteks ni, undang-undang syariah pun ada juga. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat personal dan ada yang antarabangsa. Kalau misal kata antum ingat balik dalam usul fiqh Azim. Okey, usul fiqh semester berapa belajar Azim? Azim? Usul fiqh semester berapa antum belajar tak lagi? Belajar dah? Okey, semester berapa belajar Azim? Tak berapa nak clear. Okey, Nurul Auni. Belajar tak lagi usul fiqh? Fatin Azra. Usul fiqh belajar tak lagi? Dah belajar Ustaz, SEM 3. Okey, belajar dah. Semester 3 kan? Okey, baik. So, ingat tak lagi? Apa ni, dalam bab berkait dengan perbahasan dalilul Quran. Okey, di bawah tajuk dalilul Quran itu, antum belajar bab ahkamul Quran, hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Boleh dikategorikan kepada berapa? Nurul Auni. Kalau masih ingatlah. Hukum syarak ni, hukum Al-Quran, hukum-hukum syarak yang ada dalam Quran tu, ada berapa kategori? Ingat tak? Tak ingat dah. Okey, fikriyah Aida. Fikriyah Aida.
Boleh tolong respon? Fikriyah? Tiga Ustaz. 3. Okey, apa dia? Yang pertama. Hukum-hukum berkaitan dengan apa? Amali. Hukum Okey. Ini hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Kategori hukum syarak. Hukum syarak ni betul dah. Ada 3 kategori. Hukum amali ataupun hukum i'tiqadi, hukum akhlaki. Ni sekarang hukum-hukum ni, kata-kata ada berapa kategori? Kalau kita lihat dari sudut konteks hukum amali ni, usul fiqh tu. Hak fiqh ni. Fiqh ni hukum lah. Hukum perbuatan. Tapi hak hukum fiqh yang ada dalam Al-Quran ni, kita boleh kategorikan ataupun klasifikasikannya kepada beberapa kategori. Kita pecahkan kepada beberapa kategori. 2. Okey, apa dia? Yang pertama, Nur Hukum Khairina. syar'i dengan hukum taklifi. Hukum syar'i Hukum syar'i taklifi. dengan hukum taklifi. Tak, Betul ke? hukum syar'i dengan taklifi. Okey. Taklifi itu sekarang hak yang antum belajar dalam dalil Quran. Hak taklifi, wada'i, amali, i'tiqadi, akhlaki itu dalam tajuk mabahisul hukmi, prinsip asas. Hukum. Itu bab hukum. Sekarang ni hukum fiqh. Kita dah spesifik dah ni. Dalil Quran. Sebab dalil Al-Quran merupakan dalil-dalil hukum. Hukum apa? Hukum fiqh yang kita sebut ni. Bukan taklifi wada'i dah. Bukan amali, i'tiqadi, akhlaki dah. Ni sekarang fokus pada hukum fikhi ni. Hukum amali ni yang ada dalam Quran. Kita boleh pecahkan kepada berapa? Sebab kita nak kaitkan dengan yang kita belajar ni. Sebab usul fiqh yang antum belajar ni pun sebenarnya ada kaitan juga dengan sistem perundangan Malaysia ni. Apabila kita membicarakan tentang undang-undang syariah. Sebab kita nak dapatkan tasawur, maknanya tak terpisah pun daripada syarak sebenarnya. Kalau kita tengok secara konteks, secara yang lebih holistik, lebih menyeluruh, kita boleh katakan ada undang-undang sivil di negara kita ni, dia bukan totally secular. Malah bersesuaian dengan syarak pun. Nanti kita akan bincang secara detail. Sebab isu kata negara kita ni negara sekular, itu masih boleh dibahaskan lagi. Betul ataupun tidak, itu kita akan bincang lah. Mana antum yang akan cernakan benda tu. Kita just beri perbincangan, fakta, bukti berkaitan. Selepas tu antum nilai lah. Sebab sampai masa nanti ada CLO 2, CL 3 dah. Mana kita nak tengok macam mana menganalisis kedudukan undang-undang Islam dalam konteks sistem perundangan di negara kita Malaysia. Yang ni kita nak tengok ni. So antum akan belajar dan antum akan cernakan nanti insya-Allah. Dan secara umumnya macam saya sebut tadi, ada kaitan dengan subjek yang antum belajar sebelum tu, utama usul fiqh ni. Fiqh ke, ada kaitan. So tak apalah, saya just reka balik. Makna kalau secara ni kita boleh kategorikan kepada 2. Hukum yang berkaitan dengan ibadat, hukum yang berkaitan dengan muamalat. Dia ada ibadat, ada muamalat. Muamalat ini kita boleh pecahkan banyak lagi. Ada yang muamalat maliyah, yang hari ini kita katakan sebagai muamalat tu kan. Muamalat maliyah, muamalat al-iqtisadiyah, muamalah al-usariyah, muamalah ad-dawliyah. Ada yang sifatnya yang umum, undang-undang awam. Itu kalau nak tengok dari perspektif syarak, undang-undang syariah ni pun ada undang-undang yang bersifat awam. Ada undang-undang yang bersifat persendirian. Ada undang-undang yang bersifat antarabangsa. Kalau ikut pecahan tu, undang-undang syariah pun ada aspek. Tapi dalam konteks negara kita, dia tidak merangkumi semualah. Dia lebih kepada undang-undang persendirian.
Sebab hak undang-undang awam tu dia pakai hak sivil. Hak syariah lebih kepada undang-undang persendirian. Sebab apa? Sebab khusus untuk orang Islam, non-Muslim tak terikat. Tapi dalam konteks yang asas, prinsip asas, undang-undang syariah merangkumi semua kategori. Ada yang undang-undang awam, ada undang-undang persendirian, ada undang-undang antarabangsa. So dari segi klasifikasi asas, undang-undang syariah merangkumi tiga-tiga ni. Tapi yang diamalkan di negara kita Indonesia ni berbezalah. Dia lebih kepada sifat persendirian. Okey. So untuk undang-undang awam ni, kategori undang-undang awam, kita boleh kategorikannya kepada berapalah. Ada ini contoh undang-undang awam lah. Ada undang-undang perlembagaan, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang pentadbiran, ada undang-undang industri. Ini contoh undang-undang awam. Manakala undang-undang persendirian, undang-undang kontrak, tort, amanah, undang-undang antarabangsa, ada undang-undang awam, ada undang-undang persendirian. So itu dilihat dari sudut klasifikasi undang-undang. Dan semua yang kita sebut ni, perlembagaan, undang-undang perlembagaan, jenayah, pentadbiran, industri, kontrak, tort, amanah, awam, ini sebenarnya ada dalam itu. Sama ada undang-undang awam, undang-undang persendirian ataupun undang-undang antarabangsa, memang dah ada dalam undang-undang syariah. Cuma macam saya sebut tadi lah, dalam konteks pelaksanaannya di negara kita Malaysia, dia tidak menyeluruh lah. Dia lebih kepada undang-undang persendirian. Kenapa? Kerana undang-undang syariah itu hanya mengikat orang Islam sahaja. Manakala orang bukan Islam, dia terikat dengan undang-undang sivil. Okey, baik, seterusnya. Inilah hak yang kita kata tadi tu. Definisi setiap undang-undang ataupun fungsilah. Undang-undang awam itu undang-undang yang mengawal hubungan antara individu dan negara. Manakala undang-undang persendirian, undang-undang berkenaan hak dan tanggungjawab seseorang individu dengan individu lain. Bila melibatkan muamalah antara individu dengan individu, so itu dinamakan undang-undang persendirian. Macam undang-undang tadi lah. Undang-undang kontrak, tort, amanah dan seumpamanya lah. Apabila ia adalah berkait dengan hubungan ataupun muamalah antara individu dengan individu, institusi dengan institusi sebagai contoh. So itu adalah undang-undang persendirian. Manakala apabila sesuatu undang-undang itu berkait dengan hubungan antara individu ataupun institusi dengan negara. Dalam konteks bernegara, maka itu adalah undang-undang yang bersifat awam ataupun kita namakan sebagai undang-undang awam. Manakala kategori yang ketiga tadi, kita undang-undang antarabangsa, so undang-undang yang mengandungi prinsip dan peraturan yang mengikat hubungan antara negara-negara di dunia. Malaysia dengan Singapura, Malaysia dengan Thailand, Malaysia dengan Indonesia. So undang-undang yang mengikat ataupun yang menjadi prinsip yang mengikat hubungan antara negara-negara ini, dia panggil undang-undang antarabangsa. So itu berkait dengan klasifikasi undang-undang. So harap pelajar boleh fahamlah, dan nak lebih detail lagi ada dalam buku pengenalan kepada sistem perundangan di Malaysia. So antum boleh baca bab 1 tu, muka surat 1 hingga muka surat 14. Ada secara detail di situ tu. Klasifikasi undang-undang, undang-undang syariah dan sekular, undang-undang awam, undang-undang antarabangsa, undang-undang persendirian, perbezaan di antara undang-undang sivil dan jenayah, ada belakang tu situ. Muka surat 1 hingga muka surat 14. Bab pertama dalam buku pengenalan kepada sistem perundangan di Malaysia oleh Nur Aziz Muhammad Awal. So, buku ni bagaimana yang saya sebut dululah. Boleh saja nak pinjam ke, nak beli dalam Shopee ke, kau pandai lah. Tapi ini yang jadi rujukan utama kita lah. So, next terusnya. Selesai sesi kedua kita. So, sesi ketiga.
kita akan tengok sejarah dan perkembangan sistem perundangan di Malaysia. Okey, sementara tu kok ada soalan? Ada siapa-siapa nak tanya? Berkait dengan definisi, fungsi dan klasifikasi undang-undang. Sebelum kita teruskan dengan sejarah ni. So, ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita teruskanlah. So, kita akan bincang tentang sejarah perundangan di negara kita, Malaysia. Sehingga kini lah. Okay, nanti saya share semula. Okey. Okey, boleh nampak slide ni? Boleh Ustaz. Okey. Baik. Okey. Kalau tengok pada slide ni, ini gambaran umum lah kepada sejarah perundangan di negara kita Malaysia. Okey, sejarahnya cukup panjang. Bermula semenjak sebelum kedatangan Islam ke tanah Melayu. Okey, Islam datang ke tanah Melayu. Ini soalan umum lah. Kalau yang antum tahulah. Okey, Islam mula bertapak di tanah Melayu pada kurun keberapa? Kalau ada siapa-siapa boleh respon. Ada siapa-siapa boleh jawab? Ustaz, Ya. tak silap saya kurun ke-13. Maaf kalau ada silap. Kurun ke 13. 13 Okey, yang lain, jawapan lain? 7 Ustaz. Kurun ke-7. Kurun ke-7 Ada jawapan-jawapan lain lagi? Ustaz, 15. Kurun ke-15. Kalau kurun ke-15 jauh sangat tu. Sebab pada kurun ke-15 Masihi lah. Kurun ke-15 itu dah zaman penjajahan. Sebab Portugis datang menjajah tu, kurun ke-15 tu. Di akhir abad ke-15. Di akhir abad ke-15 orang Portugis datang ke tanah Melayu. Sebab Islam datang ke tanah Melayu beberapa kurun sebelum tu lagi. Okey, adalah pelbagai teori kan. Tak apalah. Macam-macam teori. Ada teori yang terakhir ni kata sama-sama kata kurun ke-13. Okey.
Tapi hak mana dulu? Di Melaka ke Terengganu? Tapi bukti terkini menunjukkan bahawa di Terengganu lebih dahulu menerima kedatangan Islam daripada Melaka. Ini boleh dibincangkan lagi lah. Tapi sudah ada teori yang mengatakan bahawa Islam bertapak di Terengganu lebih dahulu daripada Melaka. Sebab bukti dah ada kan batu bersurat yang bertarikh 1303 masih. Maknanya batu bersurat yang ada ni, yang tercatat itu adalah sebahagian daripada catatan undang-undang. Maknanya kalau kita tengok kepada catatan batu bersurat tu, bermakna pada tahun 1303 Masihi, undang-undang syariah, undang-undang syarak sudah diamalkan di negeri Terengganu. Ada 1303 tu. Dan macam-macam lagi lah. Tapi yang penting maknanya sebelum kedatangan, kalau kita tengok ni lah, sebelum kedatangan Islam, selepas kedatangan Islam hingga zaman penjajahan, okey. Secara umumnya, sejarah perundangan di negara kita Malaysia ini melalui beberapa fasa. Fasa pertama sebelum kedatangan Islam. Sebab gini, kita nak tengok konteks apakah undang-undang yang diamalkan di negara kita Malaysia ni semenjak sebelum kedatangan Islam. Okey, sebelum Islam datang, masa tu undang-undang adat. Itu fasa yang pertama. Fasa kedua, selepas kedatangan Islam. Bila Islam datang, so undang-undang yang diamalkan di tanah Melayu ketika itu, negeri-negeri di tanah Melayu ketika itu adalah undang-undang adat dan undang-undang Islam. Kemudian apabila penjajah mula bertapak di tanah Melayu dengan penaklukan Kota Melaka oleh Portugis ketika itu, maka bermulanya fasa baharu bagi sistem perundangan ataupun bagi undang-undang yang diamalkan di negeri tanah Melayu. Bermula zaman Portugis, kemudian Belanda, kemudian Inggeris. Ini fasa ketiga. Fasa pertama sebelum kedatangan Islam, fasa kedua lepas kedatangan Islam, kemudian fasa ketiga seterusnya zaman penjajahan. Di peringkat awal, ketika mana Portugis dan Belanda menjajah tanah Melayu. Sebab Portugis, dia mari-mari dia takluk Melaka, negeri lain tak. Begitu juga dengan Belanda. Melalui perjanjian dan umumnya. So, dia masih menetap di Melaka. Sebab tu kalau orang Melaka kan, kalau kita pergi melawat, ada kesan ataupun bahan-bahan sejarah, fakta-fakta sejarah, artifak dan seumpamanya, yang hatta bangunan pun ada kesan peninggalan Belanda dan Portugis. So, manakala negeri-negeri lain, dia masih mengamalkan undang-undang adat dan Islam. Terutama negeri Terengganu lah. Sebab sebelum tu lagi, Terengganu sudah mengamalkan undang-undang Islam ataupun undang-undang syariah. Buktinya apa? Buktinya batu bersurat. Adalah catatan undang-undang dalam tu. Okey. Begitu juga dengan Melaka kan. Melaka ada hukum kanun Melaka. Di Johor pun ada undang-undang apa saya tak ingat. Majalah Ahkam. Majalah Ahkam Johor. Itu antara dokumen ataupun undang-undang bertulis yang ada di tanah Melayu, di negeri-negeri di tanah Melayu ketika yang menggambar, yang menjadi bukti kukuh bahawa negeri-negeri di tanah Melayu sebelum kedatangan kuasa penjajah bermula dengan Portugis sudah mengamalkan undang-undang Islam. Undang-undang yang diamalkan ketika itu adalah undang-undang adat dan undang-undang Islam. Contoh negeri Melaka, Terengganu, Pahang dan semuanya ada undang-undang ni.
Kalau di Perak Undang-Undang 99 kalau tak silap saya, nanti kita perincilah. Tu detail. Awak semua boleh baca dalam buku ni. Bab kedua, Sejarah Sistem Perundangan Malaysia, muka surat 15 sampai muka surat 38. Jadi perincian antum baca dalam buku ni. Bab 2, muka surat 15 hingga 38. So saya nak bagi gambaran umum begini. Baik. Kemudian bila datang penjajah, maka bermula era baharu. Terutama zaman penjajahan British ataupun Inggeris. Sebab apa? Sebelum tu, Portugis, Belanda hanya bertapak di Melaka. Dan dia hanya memperkenalkan undang-undang hak untuk orang bukan Islam. Kalau penduduk tempatan, zaman Portugis, zaman Belanda, mereka bebas mengamalkan undang-undang tempatan. Undang-undang tempatan ketika itu adalah undang-undang adat dan undang-undang. So, mereka tak kacau. So, undang-undang yang mereka perkenal import daripada Portugis, daripada Belanda, kalau zaman pemerintahan Belanda, hanya mengikat orang yang bukan tempatan. Orang luar lah daripada penduduk tempatan. Penduduk tempatan di Melaka ketika zaman penjajahan Portugis dan British, zaman Portugis dan Belanda, mereka masih mengamalkan undang-undang tempatan. Undang-undang tempatan masa itu ialah undang-undang adat dan undang-undang Islam. So masa itu undang-undang Islam tak ada campur tangan lagi. Namun demikian, apabila datangnya kuasa British menjajah, mereka memperkenalkan undang-undang Inggeris bermula di negeri-negeri Selat lah ketika itu kan. Bermula di Pulau Pinang. Panjanglah sejarahnya tu. Okey. So, bermula era baru. Dan mengandungi impak yang akhirnya membentuk sistem undang-undang yang kita amalkan di negara kita Malaysia sehingga kini. Sejarahnya bermula selepas kedatangan British ke Tanah Melayu. Bermula dengan penguasaan mereka terhadap negeri-negeri Selat ketika itulah Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Akhirnya mereka kembangkan lagi di negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan yang terakhir sekali negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan yang terakhir adalah negeri Terengganu. Negeri Terengganu adalah negeri yang terakhir yang menerima campur tangan, dipaksa campur tangan British. Sebelum tu tak ada. Terutamanya selepas kemangkatan Sultan Zainal Abidin yang ketiga, yang namanya diabadikan di universiti kita. Bermula daripada era Kuza dulu. College Ugama Sultan Zainal Abidin. Universiti Sultan Zainal Abidin. Mengambil sempena ke bawah duli yang maha mulia Sultan Terengganu ketika itu, Sultan Zainal Abidin ketiga. Pada zaman baginda lah memperkenalkan satu undang-undang yang bertujuan untuk menyekat campur tangan British. Itu yang dinamakan sebagai Itqanul Muluk Bita'dilis Suluk. Ini undang-undang tubuh kerajaan negeri Terengganu yang diperkenalkan pada tahun 1911 ke berapa saya tak ingat. 1911 kalau tak silap saya lah. Itqanul Muluk Bita'dilis Suluk. Undang-undang perlembagaan yang pertama dalam bentuknya yang moden diperkenalkan di negeri Terengganu oleh Sultan Zainal Abidin ketiga. Tujuannya adalah untuk menyekat campur tangan British. Selepas kemangkatan baginda dan para ulama yang mendukung, Tok Kupaloh sebelum tu, Tok Kupaloh terutamalah. Itu ulama besar Terengganu yang berdampingan dengan Sultan. Datuk Kupaloh inilah juga yang berperanan dalam menganggoti jawatankuasa penggubalan undang-undang ni, Itqanul Muluk ni. So Itqanul Muluk merupakan cerminan kepada undang-undang perlembagaan Islam
yang digubal oleh kerajaan ataupun Kesultanan Melayu Terengganu ketika itu. Selepas kewafatan baginda, kemangkatan ke bawah Duli Tuanku Sultan Zainal Abidin dan Tok Paloh beralih kepada fasa seterusnya, maka British secara beransur-ansur masuk campur dalam urusan pentadbiran kerajaan negeri Terengganu, termasuklah undang-undang Islam. So itu fasa yang ketiga. Okey, selepas itu, selepas negara kita merdeka pada 15 Ogos 19 apa? 31 Ogos 1957. Okey, maka bermulanya era baharu bagi sistem perundangan negara kita Malaysia. Maka mulalah ini yang dikatakan tadi tu, dualisme sistem perundangan. Sebab apa? Pengaruh daripada undang-undang British, undang-undang kita masih tetap diamankan sehingga kini walaupun negara kita sudah merdeka. Kita masih lagi terikat dengan undang-undang yang diperkenalkan oleh British semasa zaman penjajahan mereka. So inilah rupa bentuk, rupa wajah sistem perundangan negara kita Malaysia bermula sebelum kedatangan Islam sehinggalah selepas mereka sampai ke hari ini. Dan yang kita nampak hari ini, inilah sistem perundangan kita. Dualisme sistem perundangan. Wallahu a'lam. Itu secara ringkas tentang sejarah perundangan di negara kita Malaysia. Detail, antum baca dalam buku ni lah. Bab kedua, sejarah sistem perundangan Malaysia. So, antum baca ni. Nanti insyaAllah dalam klip saya akan sediakan beberapa soalan. Saya akan tanya berkait dengan sejarah sistem perundangan Malaysia lah, berdasarkan kepada apa yang ada dalam buku ini. Bermula muka surat 15 hingga muka surat 38. Wallahu a'lam. So ada soalan? So untuk baki setengah jam berikutnya, antum bacalah buku ni lah, bagi ruang kepada antum untuk baca, kemudian insyaAllah saya akan bagi soalan selepas tu. Ada soalan? So kalau tak ada soalan, saya rasa kita berhenti setakat ni dahulu. So saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi mengikuti kelas kita yang kedua pada hari ini secara langsung melalui video chat grup Telegram dan klip kursus SYA 11602. Jadi anda kata ada lagi pertanyaan, ada lagi kerja, boleh tanya dalam grup Telegram lah. So tugasan seterusnya, aktiviti seterusnya, pelajar kena baca buku ni lah, buku pengenalan kepada sistem perundangan Indonesia. Pendetailan tentang apa yang kita bincang tadi lah, tentang sejarah perundangan, sejarah sistem perundangan di negara kita Malaysia. Wallahu a'lam. So, saya kata kita berhenti setakat tu dululah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.